Ini merupakan manfaat dan risiko bagi anda apabila terlibat dengan skim ini. Anda mungkin akan didekati oleh pemaju projek atau NGO pemuliharaan yang menawarkan wang kepada anda sebagai pertukaran untuk memberi mereka hak ke atas tanah atau hutan anda. Apakah manfaat dan risiko yang berpotensi untuk anda bersetuju dengan skim ini? Manfaat yang berpotensi termasuk menerima pampasan keuangan atau manfaat bukan berbentuk kewangan seperti pembinaan telaga atau kemudahan kesihatan atau pendidikan. Risiko termasuk tidak dimaklumkan sepenuhnya sebelum memberi persetujuan kepada apa-apa perkara atau tindakan. Ini merangkumi contohnya tidak mengetahui dengan tepat tentang penjualan yang dibuat dan akibat daripada sesi sekatan masa depan terhadap aktiviti atau akses kepada tanah untuk komuniti anda. Ini juga termasuk tidak mempunyai pengetahuan tentang identiti pembeli kredit, tujuan pembelian kredit dan cara pendapatan akan diagihkan. Ini juga termasuk apabila anda ditawarkan untuk menandatangani dokumen yang bukan dalam bahasa ibunda anda. Projek yang dicadangkan mungkin juga bercanggah dengan nilai budaya dan kerohanian anda. Sebagai contoh, kredit karbon dan biodiversity biasanya dijual kepada pembeli yang berhasrat untuk menggunakan kredit tersebut untuk memperoleh hak untuk mencemarkan dan menyebabkan kemusnahan di lokasi lain. Sebagai contoh lain, visi asas projek ini berdasarkan tanggapan bahawa projek ini dibenarkan untuk memusnahkan alam semula jadi pada kadar yang lebih cepat daripada keupayaan untuk menjana semula, asalkan ada pihak yang membayar pampasan. Menyertai projek ini juga mungkin bermakna anda kehilangan kawalan anda ke atas tanah anda. Anda tidak lagi mempunyai kuasa untuk menentukan masa depan tanah anda sepanjang tempoh perjanjian yang mungkin menjangkau selama beberapa generasi. Sebagai contoh, anda mungkin tidak lagi dibenarkan pergi ke hutan untuk memetik cendawan atau herba ubat. Pengalaman lampau menunjukkan bahawa anda mungkin mendapat tawaran yang tidak adil. Sebagai contoh, anda mungkin hanya menerima sebahagian kecil daripada hasil yang dijana daripada jualan kredit, manakala syarikat luar mengambil sebahagian besar keuntungan untuk diri mereka sendiri. Pengalaman lepas juga menunjukkan terdapat risiko yang pemaju projek mungkin gagal untuk menegakkan perjanjian sama ada dengan menghalang akses anda ke padang ranggut, memburu atau memancing melalui penggunaan kekerasan, walaupun perkara ini bukan sebahagian daripada perjanjian atau dengan tidak membayar kepada anda pampasan yang telah dipersetujui. Risiko ini meningkat sekiranya perjanjian tersebut tidak dipantau dengan kerap oleh pihak ketiga yang boleh dipercayai, yang mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan perjanjian itu. Begitu juga sebelum menandatangani sebarang perjanjian, penting bagi anda untuk memastikan bahawa perjanjian tersebut mengandungi mekanisme sungutan bebas yang mantap dalam menangani pertikaian dengan pembangunan projek. Mengikut perjanjian yang sedemikian juga boleh menimbulkan ketegangan dan perpecahan dalaman dalam komuniti anda. Sebagai contoh, sesetengah ahli mungkin merasa kurang senang untuk membenarkan pencemaran dan kemusnahan berlaku di lokasi lain, manakala yang lain mungkin mengutamakan pampasan keuangan. Risiko terjadinya pertikaian meningkat dalam situasi apabila tiada proses perjanjian dalaman yang jelas, apabila masyarakat tidak mendapat maklumat yang tidak mencukupi atau apabila tidak semua ahli komuniti mempunyai maklumat yang sama. Berikut ialah beberapa soalan yang mungkin harus anda pertimbangkan sebelum bersetuju dengan sebarang syarat. Adakah kita merasakan bahawa kita mempunyai maklumat yang mencukupi untuk membuat keputusan termaklum? Adakah kita mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang operasi dan peraturan-peraturan karbon atau biodiversity? Adakah seluruh komuniti telah dimaklumkan secara menyeluruh? Adakah hak khusus yang dijual? Apakah tempoh persetujuan yang perlu kita berikan? Dan secara praktikal, adakah ini membayangkan sekatan ke atas beberapa aktiviti semasa dan amalan tradisional kita? Jika ya, yang manakah yang terjejas?
Adakah kita masih dibenarkan untuk bergerak bebas di atas tanah kita atau adakah kita akan dilarang untuk mengeksis sesetengah tempat? Adakah sekatan ini selaras dengan gaya hidup mata pencarian, amalan tradisional dan undang-undang adat kita? Adakah sekatan tersebut menghalang hak kita dalam penentuan nasib sendiri? Siapakah individu yang mencadangkan perjanjian tersebut? Apakah matlamat mereka? Kepada siapakah mereka akan menjual kredit dan apakah tujuan tindakan tersebut? Adakah tindakan tersebut selaras dengan nilai kita? Apakah manfaat yang akan kita peroleh daripada penglibatan dalam projek ini dan apakah keuntungan yang ingin kita peroleh? Adakah penglibatan dalam projek membantu kita mencapai matlamat kita sendiri untuk masa depan kita? Adakah terdapat cara alternatif untuk kita memperoleh kemudahan seperti telaga atas sekolah tanpa perlu menjual tanah kita? Adakah kita telah bertanya kepada kerajaan tempatan kita dan meneroka semua kemungkinan yang lain? Adakah penyertaan kita akan memberi manfaat kepada iklim, alam semula jadi dan generasi akan datang? Bagaimanakah hasil akan diagihkan? Apakah kita dianggap sebagai rakan kongsi yang saksama? Siapakah yang akan memastikan kesahihan perkara ini? Dan bagaimanakah kita boleh meletakkan kepercayaan kita kepada mereka? Adakah ranger taman dibiayai oleh projek karbon atau biodiversity? Apakah akibat jika salah satu pihak gagal mematuhi komitmennya, mengubah pendiriannya atau sekiranya timbul pertikaian? Adakah terdapat mekanisme yang boleh dipercayai untuk menangani rungutan? Siapakah dan bagaimanakah melalui rangka undang-undang, apakah mekanisme tersebut akan ditadbir? Bagaimanakah kita boleh yakin bahawa mereka akan mempertahankan kepentingan kita secara saksama? Adakah kita mempunyai proses yang telus untuk membuat keputusan? Siapakah dalam komuniti yang akan berinteraksi dengan pelaku luar ini dan melaporkan kepada komuniti berapa kerap interaksi ini harus berlaku serta bagaimanakah keputusan muktamad akan dicapai dan siapakah pembuat keputusan yang ditetapkan untuk tujuan tersebut? Adakah dokumen itu akan dibentangkan dalam bahasa ibunda kita untuk ditandatangani? Walau apapun keputusan, anda harap maklum bahawa jika anda berhadapan dengan situasi ini, anda tidak bersendirian. Ramai masyarakat orang asli telah pun mengalami dan jika anda mahu, anda boleh berhubung dengan beberapa orang ahli mereka untuk berbincang, mendapatkan nasihat dan memanfaatkan pengalaman mereka. Selain itu, jika anda merasakan anda memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasaran karbon dan biodiversity, anda boleh mendapatkan latihan percuma dengan hanya bertanya kepada individu yang memberikan video ini kepada anda.